Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Halo, percobaan, insyaallah. Boleh dengar, no? Boleh. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, tunggu yang lain sekejap lagi dalam 1 minit, no? Pasal apa pula keluar nama Syifa ni, Bu? Oke, baru ada 9 jamaah yang hadir. Tunggu sekejap lagi, insyaallah. Saya berdua, Ustaz. Saya dengan rumah saya di sini. Baik. Jana, boleh mula, no? Boleh, no? Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dihormati sekalian. Untuk malam ini kita coba untuk ta'aruf dan perkenalan dan serba sikit maklumat-maklumat yang terkini yang terjadi untuk melancarkan majlis, yaitulah sama-sama kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah untuk memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan diri kita, keluarga kita, dan jamaah-jamaah sekalian insyaAllah. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah ibu bapa kita, adik-beradik kita, keluarga kita yang telah meninggal insyaAllah. Al-Anatu Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Sekali lagi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berhimpun, dapat bertemu dalam online Zoom yang ini secara pribadi daripada saya sendiri, Ustaz Masyhadi Danuri, mutawif yang insyaAllah akan bersama dengan
haji dan hajah sekalian, yang insyaAllah lah mudah-mudahan kita dapat sikit sebanyak maklumat yang ada pada kita sekarang ni. Alhamdulillah, mungkin tuan-tuan belum kenal kami, perkenalkan kami, saya nama Mas Hadi Danuri dan sekarang duduk di Pulau Pinang, no? Duduk di Pulau Pinang, tepatnya di Bukit Mertajam, di Pulau Pinang, Bukit Mertajam. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan kenal semua. Sikit sebanyak maklumat tu insyaAllah. Baik, seterusnya tuan-tuan puan-puan, yang terkini, no? Tuan-tuan puan-puan telah dapat senarai list tiket kan? Dah dapat senarai list tiket yang tuan-tuan puan-puan kalau boleh printkan dulu tu. Print, lepas tu nanti tuan-tuan boleh select yang nama kita, no? Select yang nama kita untuk mudahkan kita cam. Sebab nanti kalau kita dah simpan, dah boleh print, senang kita nak ingat. Sebab kat situ dia tak ada nombor kan. Macam Ustaz yang dah macam Ustaz ni yang dah print kan. Ustaz print kan? Ustaz print yang ni. Kita selectkan yang senarai Ustaz saja. Yang print ada warna kuning tu. InsyaAllah. Okey. Kita print itu untuk tiket nanti. No? Lain daripada tu tuan-tuan puan-puan, pastikan kita sudah download, no? Tamarna dah download. Lagi Tawakalna dah download, no? Kakak, Bafif. InsyaAllah. Ya, semua sudah download dah. Sebelum tu lagi, yang tuan-tuan puan telah susun atur jemaah kita. Cuma Ustaz yang pagi tadi, Hajah Umi, bagi maklumat yang mana nanti Ustaz akan pegang 2 hotel. Satu di Double Tree dan satu lagi di Safwah. Jadi kalau satu di Double Tree, satu di Safwah, kalau naik satu bas, mungkin perjalanan tu agak lambat sikit. Tapi insyaAllah mudah-mudahan lah kita dapat mengendalikan dengan cara yang terbaik itu insyaAllah. Okey. Setakat ini tuan-tuan puan-puan, kalau mungkin ada soalan-soalan yang mungkin yang perlu ditanyakan selama ini, boleh tulis dalam kat situ. Kami boleh dengar suara Ustaz. Okey, terima kasih yang dah boleh dengar tu. Ada soalan? Kalau Ustaz nak baca soalan, kenapa tak dengar suara? Pula ada yang tak dengar suara. Siapa namanya? Halijah Mantisa, dia kata tak dengar suara. Itu tengok yang tepi bawah ni, dia ada speaker ni, tekan yang bawah ni. Tekan yang bawah tu insya-Allah. Ada yang tak dengar suara lagi? Tengok nak aliskan siapa yang tak dengar suara lagi ni. Allah karim. Okey, oh betul. Halijah Mantisa tak dapat dengar suara lagi. Satu lagi lain semua ada. Coba lepas tu Galaxy Tab A7 tu pun tak dengar suara lagi. Ada yang tak dengar suara lagi, yang tak boleh, yang tu perlu kena buka mikrofon dia, no? Lain semua ada lagi yang tak boleh buka suara. Okey, Halijah. Okey, semua dah ada. Okey. Ada soalan yang kami semua Ustaz sempat tahu untuk solat zuhur kat airport. Okey. Untuk solat zuhur di airport sebab kita akan bertolak 1.40 kan. Waktu sekarang untuk zuhur pun lebih kurang pukul 1.40. Memang kita tak sempat untuk solat zuhur di airport. Mana kita akan solat di dalam kapal terbang. Kita akan solat di dalam kapal terbang. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh persiapan dengan air wuduk. Atau kita ambil botol spray wuduk tu. Nah, ambil botol spray air wuduk tu. Kita buat persiapan untuk wuduk di dalam kapal terbang. Nah, mungkin insyaAllah semua dah faham untuk cara ambil wuduk di dalam kapal terbang dengan air semburan itu, insyaAllah. Nah.
Lain lagi soalan yang tuan-tuan nak tanya untuk WHNC. Ada lagi soalan? Kenapa tak dengar suara? Okey, mungkin dah boleh dengar suara. Untuk sempat tak solat zuhur. Memang solat zuhur kita kena solat di dalam kapal terbang. Okey. Pastikan tuan-tuan yang terkini tadi ya, yang Umi baru hantar, tiket kena printkan, kena simpan. Sama ada kita simpan dalam file, kita print dulu atau simpan dalam simpanan handphone kita untuk isi borang kuarantin nanti. Untuk isi borang kuarantin nanti, waktu semua dia akan tanya. Baik. Lagi tuan-tuan, kalau ada soalan yang perlu ditanyakan, sebab ini pun mungkin rasa tak lama, dalam masa 40 minit lagi, dalam masa 40 minit mungkin dia akan habis. Cuma tuan-tuan puan-puan boleh untuk siapkan keperluan umrah, no? Keperluan umrah, okey, Ustaz nak saikan. Mana dia? Keperluan umrah. Okey. Boleh tuan-tuan tengok untuk keperluan umrah, mungkin kita boleh cek semula balik, no? Untuk jemaah wanita, keperluan umrah boleh cek semula balik, no? Untuk keperluan wanita masih ada lagi. Yang keenam, tuala mandi. Yang ketujuh, stocking. Yang ke-8, kasut biasa yang lembut. Yang ke-9 pun selipar tu untuk jemaah wanita. Yang ke-11, sarung tangan. Ikutlah nak bawa berapa pasang. Untuk jemaah wanita ni memang kena ada, sentiasa kena guna sarung tangan. Dan tuala kecil 1 helai. Okey, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, untuk keperluan yang ni, hanger, gunting, no? Itu ada soalan. Gunting ni kena simpan dalam beg bagasi kita. Gunting kena simpan dalam beg bagasi kita. Sama ada nak bawa gunting atau pisau cukur. Pisau cukur simpan dalam beg bagasi kita, beg besar tu. Tu boleh. Kalau kita bawa dalam hand carry, mungkin immigration akan rampas, akan keluarkan, dia tak boleh bagi masuk tu gunting. Lain-lain, pisau cukur, apalagi obat-obatan, obat-obatan yang perlu kita dapatkan daripada doktor, barang yang dilarang, bahan-bahan mudah terbakar seperti mancis, pemati api, dan alat-alat yang mengandungi minyak, itu pun tak boleh bawa. Senjata api, mungkin senjata api, dan semua obat-obatan yang dibawakan, hendaklah, kalau adalah bawa obat-obatan, tuan-tuan puan-puan, kalau ada surat itu kena registerkan dengan doktor, suruh tulis dengan bahasa Inggris. Biasanya untuk persiapan dalam masa perjalanan tu, obat darah tinggi kah, obat kencing manis kah, obat jantung, sakit jantung, kalau ada, kita kena bawa juga persiapan dalam masa 2-3 hari, itu boleh bawa dalam beg kecil kita. Yang selebihnya kita buh dalam beg besar kita, beg sandang tu. Okey, sebab tuan-tuan nanti kita akan masuk ke Madinah dulu kan. Kita akan ke Madinah dulu, bermakna kita nanti daripada KLIA pakaian tu bebas, hanya yang boleh menutup aurat dengan sempurna tu. Tak perlu pakai kain ihram, dan pakaian ihram kita boleh simpan dalam beg besar kita tu nanti. Sebab kita akan mula pakai pakaian ihram di Madinah, hari terakhir di Madinah, nanti baru mula kita buat pakai pakaian ihram. Seterusnya mungkinlah ini pula perlu kita tahu untuk rukun salat jenazah. Biasanya perlu salat jenazah. Salat jenazah kena tahu juga, sebab kat Malaysia ni kalau kita nak salat jenazah biasanya 1 sahaja.
lelaki atau perempuan tentunya. Tapi di Madinah atau di Mekah, jenazah ini setiap waktu ada jenazah, ada solat jenazah. Maka untuk itu tuan-tuan perempuan kena belajar juga, kena ambil tahu juga solat jenazah. Nah, jadi solat jenazah sebab jenazah dia banyak. Kadang-kadang kita tak tahu nak niat saja aku sembahyang jenazah ikut niat imam. 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Ha? Niat ikut imam. Ikut niat imam. Itunya. Lepas tu baca Fatihah, takbir yang pertama. Selesai baca Fatihah, baca selawat Nabi atau selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir tu. Yang ketiga, baca doa untuk si mati. Sama ada kita baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebab jenazah dia lebih daripada satu. Kalau satu je, Allahumma ighfir laha bagi wanita. Allahumma ighfir lahu bagi lelaki seorang. Sebab di Mekah, Madinah ni biasanya jenazah dia lebih daripada satu. Itu dikira jamak. Maknanya kalau berdoa, sebut Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu takbir yang ketiga. Lepas tu, masuk takbir yang keempat. Biasanya takbir yang keempat ni kalau di Malaysia ada doa lagi. Tapi di Mekah dan di Madinah kadang-kadang banyaknya takbir yang keempat ni dia tak ada doa, terus salam lagu tu. Tu yang berlaku di Madinah atau di Mekah. Okey, itu secara ringkas no. Terusnya kita akan ziarah di Madinah. No? Yang di Madinah pastikan tuan-tuan perempuan kita akan ada 2 perkara untuk ziarah. Sama ada ziarah Masjid Nabawi, itu disebut ziarah dalaman. Dalam ziarah dalaman, tuan-tuan perempuan haji dan hajah akan dibawa untuk memperkenalkan ada Masjid Nabawi, ada makam Rasulullah, ada makam 2 sahabat, dan ada diperkenalkan Raudhah dan perkuburan Baqi'. Dan insyaAllah kalau sempat juga tuan-tuan perempuan akan saya bawa lah insyaAllah, kena sedia untuk ziarah persekitaran Masjid Nabawi. Yang disebut ada Masjid Ghamamah, Masjid Awan tu, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, yang dalam persekitaran tu. Itu masjid-masjid yang insyaAllah nanti kita dapat tunjukkan bersama-sama jamaah untuk kita ziarah. Ini disebut ziarah dalaman. Dan keduanya disebut ziarah untuk ziarah luaran. Untuk ziarah luaran, tuan-tuan perempuan insyaAllah nanti akan dibawa untuk menaiki bas. Bermula awal pagi untuk masa-masa yang telah ditetapkan tu nanti. Pertama kita akan sampai di Masjid Quba. Maka sebelum sampai di Masjid Quba, tuan-tuan nanti akan melepasi Masjid Bilal. Masjid Bilal dan Masjid Ijabah. Ada Masjid Bilal, ada Masjid Ijabah. Lepas tu barulah kita sampai di Masjid Quba. Dan ziarah Masjid Qiblatain dan ziarah Syuhada Uhud. Dan Syuhada Uhud ni di Jabal Uhud lah. Kat situ nanti ada penerangan dia. Dan ada juga Masjid 7. Dan Masjid 7 ni nama-nama para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, dan termasuk lagi Masjid Qiblatain dan Masjid Abdurrahman Salman Al-Farisi. Itu untuk ziarah Madinah. Dan bagi jamaah lelaki, inilah pintu babus salam bagi jamaah lelaki untuk dapat ziarah makam Rasulullah. Kalau kita masuk pintu ni, maknanya kita akan sampai bagi jamaah lelaki yang ni, ini untuk jamaah haji lelaki sahaja boleh masuk pintu babus salam. Boleh masuk pintu babus salam dan kita akan masuk kat situ sebelah kiri kita nanti kita akan dapat tengok nama dia kawasan Raudhah. Lepas melepasi kawasan Raudhah, ada mimbar yang pertama, ada mimbar yang kedua,
dan kita akan nampak tempat untuk Bilal, untuk muazzin. Ada pangking yang tinggi sikit tu tempat muazzin. Lepas tu baru kita akan sampai di mihrab, macam background ustaz tu, mihrab sini ni, mihrab yang kat situlah. Lepas sampai di mihrab tu lagi nanti, lebih kurang dalam 5 meter tu kita baru akan sampai di makam Rasulullah. Baru akan sampai di makam Rasulullah. Ketika itulah kita kena ucap salam kepada Rasulullah. Dan selepas kita sampai pada makam Rasulullah, kita kena bagi salam pula kepada Abu Bakar. Lepas kita bagi salam Abu Bakar, kita kena bagi salam pula kepada Sayyidina Umar. Okey. Yang ni untuk jamaah wanita. Yang ni lorong masuk untuk jamaah wanita. Lorong masuk untuk jamaah wanita. Kalau dulu pintu nombor 25. Sekarang ni nombor dia diubah, nombor yang beratus-ratus tu. Jadi haji dan hajah nanti dia akan masuk pintu nombor 25. Ikutlah mana permit yang kita dapati daripada kita daftar tawakalna atau bagi muasasah yang telah sediakan untuk kita dapat ziarah Raudhah atau makam Rasulullah. Itu nanti tergantung kepada muasasah dan waktu yang telah ditetapkan bagi kita untuk ziarah nanti. Itulah untuk kita, ini untuk jamaah wanita. Lorong laluan untuk jamaah wanita masuk ke sini sampai ke tempat ni. Ini barulah kita akan sampai pada tempat di Raudhah tu nanti. Dan seterusnya kat sini kawasan Raudhah. Ini kawasan Raudhah. Tuan-tuan tadi dah sebutkan tepi sini ini pintu Babus Salam. Kalau kita masuk satu lorong pintu tu, ada pintu Babus Salam. Keluarnya pintu Babus Salam tu lagi nanti akan disebut pintu Babul Baqi. Pintu Babul Baqi, pintu Baqi tu. Jadi sebelum kita sampai pintu Babul Baqi, kita akan melepasi beberapa tiang masuk Babus Salam. Ada tiang hijau ni, termasuk tiang-tiang hijau ni adalah kawasan Raudhah. Ini mimbar yang pertama, mimbar Nabi. Ini tempat tempat muazzin, tempat Bilal untuk azan. Dan ini mimbar yang pertama, mimbar yang asal lagi. Baru kita sampai ke sini. Ini makam Rasulullah. Yang ni makam Abu Bakar dan yang ni makam Sayyidina Umar. Cik Saria, minta tolong mute Cik Saria. Dia bercampur dengan suara ustaz. Terima kasih. Okey, yang ni makam Rasulullah. Mana kat sini nanti ada lubang yang kita kena bagi salam, dan kat sini lubang yang kedua ditarik ke bawah ni jadi lubang yang kedua untuk kita salam Rasulullah. Ada Abu Bakar, dan sini salam yang ketiga untuk kita bagi salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Okey, seterusnya kita akan tengok ini lubang-lubang kedudukan ni. Kalau ini kiblat, tuan-tuan puan-puan, kita akan ini ruang lubang yang pertama. Lubang yang pertama makam Rasulullah. Ini lubang yang kedua makam lubang bagi salam kepada Abu Bakar. Ini lubang ketiga, dia akan duduk kat sini untuk bagi salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu untuk Raudhah. Dan lebih jelasnya lagi, kat sinilah ni makam Rasulullah. Makam Rasulullah ada kat sini. Ini makam Abu Bakar dan ini makam Sayyidina Umar. Nah, bagi salam, kena ikutlah yang paling senang kita baca seperti mana yang kita baca dalam tahiyat awal tu yang senang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang mudah, yang senang. Sebab kita dah biasa baca tahiyat pakai baca tu. Nanti sampai di tempat makam tu, insyaAllah boleh kita ucap Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey. Itu Rasulullah, lepas tu sampai Abu Bakar dan makam Umar. Insyaallah. Okey, tuan-tuan puan-puan, ini makam Baqi. Ini perkuburan
perkuburan Baqi', no? Ini perkuburan Baqi', insyaallah. Nah, kita pun bagi jemaah wanita dan lelaki boleh ziarah, tapi lelaki boleh masuk dan wanita tak bagi masuk. Cuma boleh berada di tepi pagar tu. Ini keliling pagar makam Baqi'. Perkuburan Baqi' ada di sekitar ni. Okey. Seterusnya, ini masih lagi makam Baqi'. Yang ni Masjid Quba. Ini Masjid Quba yang mana fadilah dia siapa yang berwuduk dengan sempurna daripada rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba solat sunat 2 rakaat pahalanya seperti melaksanakan umrah yang diterima. Itu kalau di Masjid Quba. Contohnya kita akan tengok Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain satu masjid yang punya 2 kiblat yang mana Rasulullah pernah menghadap Baitul Maqdis selama lebih kurang 18 bulan, 1 tahun setengah. Kemudian Nabi Muhammad disuruh kembali menghadap ke kiblat yang sekarang ni, iaitu menghadap kepada Kaabah. Hingga ke hari ini kita masih lagi menghadap kiblat Kaabah. Itu nanti insya-Allah. Tapi masjid sini tuan-tuan puan-puan kita hanya boleh lalu di atas bas, kita tengok masjid tu, dia tak bagi turun. Kalau turun pun mungkin susah lah. Ini kita lalu di tepi jalannya. Lepas tu yang ni Masjid 7, no? Masjid 7. Ni Masjid 7. InsyaAllah Masjid 7 pun kita diperbolehkan untuk ziarah, bahkan InsyaAllah boleh turun untuk bergambar, untuk ambil gambar di Masjid 7 atau Masjid Kondak. Ada ni tempat ziarah Jabal Uhud atau perkuburan syuhada Uhud. Yang di bawah ni ada kotak, ini untuk pemakaman syuhada Uhud. Ada masjid, ada ini bukit Jabal Uhud. Lebih kurang panjang dia ada mengatakan 7 km. Dan ini Jabal Rumah. Jabal Rumah, bukit tempat memanah yang Rasulullah pesankan kepada 50 pemanah, suruh duduk di atas bukit Jabal Rumah. Okey, seterusnya tuan-tuan puan-puan, lepas tu akhir kita akan dibawa ke Pasar Tamar, Pasar Kurma untuk melontar juga di Pasar Tamar, Pasar Kurma. Okey. Lepas yang lain untuk seterusnya persiapan umrah. Setakat ni tuan-tuan puan-puan, ada soalan? Ada soalan? Mana dia? Kalau ada soalan boleh yang nak tanya boleh buat chat atau tulis dalam tu insya-Allah. Okey. Seterusnya dalam masa 9:43 minit boleh lagi. Okey, untuk persyaratan umrah tuan-tuan puan-puan selepas hari akhir di Madinah. Tuan-tuan puan-puan nanti kita akan berada di Madinah bermula 19 sampai 23 hari bulan. Kan? Di Madinah 19 sampai 23 hari bulan. Lepas tu 23 hari bulan kita akan bertolak ke Makkah. Jadi hari akhir di Madinah, kat sini tuan-tuan baru buat persiapan umrah. Itulah kita pakai pakaian ihram. Atau kalau betul kita berada dalam bahari, kita boleh solat jamak qasar takdim di Madinah. Nah, kita solat jamak qasar takdim di Madinah. Untuk persiapan umrah, masa kita telah berada di Madinah, ini yang perlu kita buat, mengerat kuku, merapikan janggut, menanggalkan bulu ketiak, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangian, memakai minyak rambut, memakai kain ihram berwarna putih dan solat sunat ihram. Jadi solat sunat ihram tuan-tuan puan-puan boleh buat sebelum semasa di Masjidil Haram, sebelum sembahyang fardu zuhur. Solat sunat ihram tuan-tuan kena buat sebelum sembahyang fardu zuhur dengan imam Masjid Nabawi. Sebab kita akan melaksanakan solat jamak
takdim. Kita akan tunai solat jamak takdim di Madinah. Sebab selepas solat jamak takdim kita akan buat zuhur dan asar. Selepas solat asar kita tak boleh solat sunat ihram. Maknanya tuan-tuan puan-puan kena tunai solat sunat ihram sebelum sembahyang fardu zuhur. Sebelum sembahyang fardu zuhur kita kena solat sunat ihram dulu. Okey. Ini dah bagi maklumat, masa pun dah nak habis tuan-tuan puan-puan. 10 minit lagi, no? 10 minit lagi. 10 minit lagi. Okey, tak apa. Kita cepatkan sikit. Kalau tak, besok boleh kita sambung lagi, no? Esok kalau ada masa lapang, kita boleh sambung lagi. Okey. Persiapan yang tuan-tuan perlu anda, kat ni lah. Ni untuk kita tunai umrah, ini perkara-perkara yang perlu kita ingat. Yang wajib, yang rukun ada 5. Yang wajibnya ada 3. Yang ditulis tu ada 2 lah wajib tu. Kan? Tapi kalau ada 3. Yang sunat ada ni. Mandi sunat ihram, hukum dia sunat. Memakai pakaian ihram, hukum dia wajib. Sembahyang sunat ihram, hukum dia sunat. Niat umrah, hukum dia rukun. Niat umrah di miqat, hukum dia wajib. Dan meninggalkan larangan dalam masa berikhram, hukum dia wajib. Talbiyah sunat, tawaf rukun, sa'i rukun, dan bercukur atau bergunting rukun, dan melaksanakan semua rukun atau disebut tertib laksanakan rukun yang kelima. Baru sempurna umrah kita nanti. Okey. Ni yang kalau tengok kat sini baru nampak rukun ada 5. Yang wajib ada 2. Yang wajib ada 2. Boleh no? Okey, secara simpel aja. Okey, untuk larangan ihram. Untuk larangan ihram tuan-tuan puan-puan, rasanya tuan-tuan puan-puan boleh tengok kat sini dan boleh faham. Cuma yang nombor 7 dan yang nombor 8. Nombor 7 dan nombor 8 menanggalkan rambut atau bulu. Menanggalkan rambut atau bulu, tuan-tuan puan-puan kena pastikan tanggal rambut kalau sehelai dengan sengaja, sehelai secupak, 2 helai 2 cupak bermakna secupak 5 rial, 2 helai 2 cupak bermakna 10 rial, 3 helai serentak dan lebih daripada 3 helai serentak, dam penuh atau dam seekor kambing. 3 helai rambut lebih serentak, dam penuh atau dam seekor kambing. Dan seterusnya yang nombor 8. Yang nombor 8 kuku. Kuku pun macam tu. Kuku, 1 kuku kalau kita tergunting secupak, 2 kuku, 2 cupak, 3 kuku serentak sama. Kaedah dia dam penuh. Dam penuh kalau 3 kuku lebih mana dam penuh, mana seekor kambing. Tu yang lain-lain tu insya-Allah boleh mudah no. Rasa tak banyak yang Ustaz nak sentuh sebab masa ni dalam masa 40 minit pendek aja. Okey, kita tengok ni. Persiapan di rumah ulang semula balik. Kalau tengok sini persiapan di rumah mula kita perkara sunat sebelum musafir, mandi sunat musafir, solat sunat musafir di rumah kita. Okey. Terusnya pakai pakaian bebas yang menutup aurat. Kita sampai di Madinah. Kita beribadat dan ziarah hari akhir di Madinah. Perkara sunat sebelum musafir, mandi sunat ihram, pakai wangi-wangian, memakai pakaian ihram, solat sunat ihram, dan solat jamak qasar atau solat jamak tamam pun bolehlah. Semasa berada di Madinah. Waktu tuan-tuan puan-puan akan menaiki bas menuju ke miqat, Bir Ali. Kita akan berniat di miqat Bir Ali. Sama ada nak niat bersyarat atau niat biasa. Bagi jemaah wanita kena niat bersyarat.
dalam jawab wanita dan anak bersyarat ada 2 kaedah. Nah, okey, alhamdulillah. Dapat disambung lagi. Okey, ingat dah habis dah. Dia bagi ekstra ni, dia boleh buka lagi no. Ada 2 ekstra lagi, kita boleh buka lagi insya-Allah. Okey, tengok. Sambung tadi no. Screenshot mana kita dah sampai sini tadi. Okey. Okey. Alhamdulillah. Dapat sambungan sikit lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sambung balik. Okey. Di Madinah tadi kan kita sampai di Bir Ali. Kita akan niat di miqat Bir Ali. Bila kita dah niat, pastikan kita kena jaga larangan-larangan ihram. Dalam niat untuk jamaah wanita ada niat bersyarat 2 perkara. Niat bersyarat yang bagi wanita belum datang haid atau dalam keadaan suci. Yang kedua, niat bersyarat bagi wanita yang telah datang haid. Macam mana pun kena niat juga bagi wanita. Sama ada suci atau tak suci memang kena niat umrah. Tapi pastikan dengan niat bersyarat. Untuk niat bersyarat, bila kita dah niat bersyarat, yang bawah tu ada, insyaAllah mudah-mudahan cukup nanti kalau dibagi masa lebih tu. Okey. Baru kita melaksanakan perjalanan seterusnya selepas kita niat, kita terikat dengan 13 larangan ihram. Bila kita dah niat, kita akan terikat dengan 13 larangan ihram, termasuk 13 perkara tadi, hinggalah sampai menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Pastikan kita dah niat, kita dah talbiyah. Sampai di Mekah baru kita akan sambung untuk melaksanakan umrah. Baik, ini untuk niat bersyarat. Boleh jalan. Untuk niat bersyarat. Untuk niat bersyarat, macam biasa, saja aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku datangan haid, maka jadi halallah aku. Ini bagi wanita jamaah wanita yang dalam keadaan suci, boleh niat kaedah tu. Saja aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku kedatangan haid, maka jadi halallah aku. Maka otomatik kasih itu tak perlu gunting dan puan hajah tak dapat melaksanakan umrah dan tidak dikenakan dam kalau sekiranya kita niat dengan niat bersyarat. Okey. Yang